أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. يقول الناس عادة ونقولها عبادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama kita mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan? Sihat ya? Hari ini nampak ramai. Ramai betul. Ramai buat ya. Tapi hari ini tak ada makan lah ya. Kita makan sebelum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana biasa kita masih lagi menyambung perbincangan berkaitan dengan tafsir Al-Quran daripada kitab Tafsirul Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili. Dan pada perkongsian yang lepas kita telah selesai membincangkan berkaitan dengan surah An-Nazi'at, surah yang kedua daripada juzuk yang ke-30. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk perbincangan surah yang baru, iaitu surah Abasa. Ya, surah Abasa. Seperti mana biasa berkaitan dengan setiap surah yang dimulakan ini, Syekh Wahbah Zuhaili membawakan muqaddimah, ya, pendahuluan berkaitan dengan surah. Surah Abasa ini ialah surah Makkiyah yang mengandungi 42 ayat. Sebagaimana yang kita pernah kongsikan berkaitan dengan surah-surah dari sudut ulumul Quran ataupun hasban nuzul, surah-surah berdasarkan turunnya surah tersebut. Surah Abasa ialah surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah. Ataupun yang lebih tepat lagi disebut dari sudut ulumul Quran ialah surah-surah yang diturunkan selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka surah-surah itu disebut sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai surah Makkiyah. Surah Abasa dinamakan surah Abasa kerana Allah Subhanahu wa taala memulakan permulaan surah ini dengan menyebut Abasa wa Tawalla. Maka dinamakan surah ini dengan surah Abasa. Sebahagiannya menyebut sebagai surah Abasa wa Tawalla. Ada juga yang mengatakan surah ini ialah suratul A'ma, surah orang buta, berkaitan dengan seorang sahabat Nabi SAW yang diturunkan ayat awal surah ini kerana sahabat tersebut. Dan Abasa ialah satu sifat yang termasuk daripada fitratul basyariyah, satu sifat fitrah, iaitu bermasam muka. Abasa ni daripada perkataan
abasa abus, iaitu bermasam muka. Dan bermasam muka adalah satu sifat yang fitrah. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili, masam muka adalah satu sifat yang fitrah. Kerana Nabi SAW juga manusia seperti mana manusia-manusia yang lain, maka dia juga mengalami fitrah-fitrah sebagaimana manusia yang lain. Dan fitrah-fitrah ini tidak mencacatkan sifat seorang Nabi itu. Seperti mana Nabi-Nabi juga terlupa. Itu adalah sifat fitrah yang biasa. Manusia ni terlupa, Nabi-Nabi pun ada terlupa. Marah, apa lagi lah, segala sifat-sifat biasa yang berlaku kepada manusia yang lain juga berlaku kepada Nabi SAW. Akan tetapi ada beberapa yang kita sebut sebagai perbuatan-perbuatan yang mustahil pada Nabi SAW. Kepada manusia lain, perkara tersebut tidak mustahil berlaku, tetapi kepada para Nabi SAW, dia adalah mustahil. Sebagai contoh, Nabi-Nabi itu mustahil gila. Mustahil para Nabi SAW itu gila. Dia boleh terlupa, tapi dia mustahil gila. Kalau kita ni boleh lupa, boleh gila. Manusia biasa ni, dia boleh terlupa, dia boleh gila. Tapi Nabi, dia boleh terlupa, tapi dia tak boleh gila. Tak mungkin dia gila, sama ada sebelum daripada dilantik menjadi Nabi ataupun selepas dilantik menjadi Nabi. Sebab kalau gila itu boleh berlaku kepada Nabi ataupun para Nabi SAW, maka akan menjadi satu hujah kepada orang-orang yang menentang agama dengan mengatakan bahawa Muhammad ni pernah gila. Jadi boleh jadi dia bawa ajaran itu ketika dia tak betul. Maka mustahil para Nabi SAW itu gila. Begitu juga mustahil para Nabi SAW itu syirik. Sama ada sebelum daripada menjadi Nabi ataupun selepas daripada Nabi. Dia mustahil syirik. Mustahil kufur, mustahil syirik. Sebab tu para Nabi SAW apabila mereka diuji dengan perkara-perkara itu, Allah SWT palingkan daripada sedikit pun dia syirik kepada Allah SWT, sekalipun dalam keadaan dia tak tahu berkaitan dengan agama. Begitu juga para Nabi SAW mustahil berzina. Mustahil Nabi-Nabi ni berzina. Mustahil Nabi-Nabi ni minum arak. Semua segala dosa besar dan juga maksiat-maksiat yang besar, mustahil para Nabi SAW itu buat. Jadi dia mustahil berzina, dia mustahil minum arak dan sebagainya. Tapi orang-orang biasa ni boleh jadi. Boleh jadi sebelum daripada Islam, mereka buat perkara-perkara tersebut sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi abasa, iaitu bermasam muka kerana tidak suka dengan sesuatu perkara, adalah perkara yang fitrah. Bila kita tak suka dengan perkara tersebut, kita menunjukkan satu riak yang terpapar di wajah kita, itu adalah satu perkara yang biasa. Sama ada kita suka kemudian kita senyum, kita tak suka kemudian kita marah ataupun kita bermasam muka, itu adalah perkara yang fitrah. Dan kandungan surah ini masih lagi berkisar berkaitan dengan aspek akidah, risalah dan juga akhlak. Perkara-perkara yang disebut sebagai antara intipati surah-surah Makkiyah. Surah-surah Makkiyah ni banyak cerita pasal akidah. Kembalikan manusia kepada akidah. Banyak bercerita berkaitan dengan risalah, iaitu berkaitan dengan kerasulan utusan
Allah Subhanahu wa taala dan juga berkaitan dengan akhlak. Sebagaimana Nabi SAW diutuskan dalam hadis, Nabi menyebut innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kerana orang-orang Arab Quraisy ketika itu, sebahagian mereka telah memahami apa itu akhlak-akhlak yang baik. Orang-orang Arab Quraisy ni, orang-orang Arab jahiliah ini, mereka telah ada beberapa akhlak-akhlak yang baik. Nabi SAW datang sempurnakan lagi akhlak-akhlak itu. Seperti orang-orang Arab Quraisy ini sudah tahu memuliakan tetamu, sangat memuliakan tetamu orang Arab Quraisy. Tetapi mereka memuliakan tetamu hanya 3 hari sahaja. Lepas pada 3 hari dia akan halau terus. Itu style akhlak dia lah. Lepas 3 hari je dia halau terus. Tapi Islam ajar mana boleh halau tetamu. Ada cara-caranya berkaitan dengan akhlak Islam. Begitu juga dengan syariat-syariat yang telah ada pada orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW sempurnakan lagi. Orang-orang Arab Quraisy telah tahu berkaitan dengan puasa. Mereka telah tahu berkaitan dengan solat. Mereka telah tahu berkaitan dengan haji dan sebagainya. Maka Nabi turun menyempurnakan lagi syariat-syariat tersebut. Dan surah ini diturunkan mengenai seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum ialah anak saudara kepada isteri Nabi SAW yang pertama, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni isteri Nabi SAW yang pertama. Sebahagian riwayat mengatakan namanya ialah Amr. Ada sebahagian riwayat mengatakan namanya ialah Abdullah. Jadi orang Arab ni tak pelik nama tu banyak. Kita pun kadang-kadang sebahagian tempat pun nama banyak. Sama ada nama tersebut itu nama rasmi ataupun nama panggilan. Nama rasmi pun kadang-kadang banyak, nama panggilan kadang-kadang lagi banyak. Kadang bila datang satu tempat kita sebut nama tu orang tak kenal. Tapi bila sebut nama panggilan orang kenal. Macam itulah. Jadi kerana banyaknya nama itu, sama ada nama panggilan ataupun nama rasmi, menyebabkan tak pasti mana satu nama dia. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Akan tetapi dia dikenali sebagai Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dikenali, dinisbahkan kepada mak dia. Ibnu Ummi Maktum, mak dia, tidak dikenali, dinisbahkan kepada ayah dia. Ayahnya bernama Qais bin Zaidah. Qais bin Zaidah ni adik-beradik dengan Khuwailid. Khuwailid bin Zaidah, Qais bin Zaidah. Jadi Khadijah dengan Ibnu Ummi Maktum ialah sepupu kepada Khadijah. Bukan anak sepupu. Khadijah binti Khuwailid bin Qais bin Zaidah silap. Mak dia iaitu Fatimah binti Zaidah adalah adik-beradik dengan emak Khadijah. Fatimah binti Zaidah ialah adik-beradik dengan Qais bin Zaidah. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum ada kaitan dengan Khadijah isteri Nabi SAW di sebelah mak dia. Ibnu Ummi Maktum, sebahagian riwayat mengatakan dikenali istakhlafahu Nabi SAW marratain. Nabi SAW meminta dia untuk mengganti Nabi SAW menjadi wakil Nabi di Madinah ketika Nabi terlibat dengan perang sebanyak 2 kali. Dan
Ibnu Ummi Maktum juga terkenal sebagai muadzin Nabi SAW, sebagai apa? Tukang azan, tukang azan Nabi SAW. Sebagai riwayat mengatakan dia azan, kemudian Bilal qomat. Sebagai riwayat mengatakan Bilal azan, dia qomat. Dua orang tu kadang-kadang bertukar, sama ada dia dan juga beberapa orang sahabat lain sebagai muadzin Nabi SAW. Biasa, tetapi ketika Ramadan, sebahagian riwayat mengatakan tidak dibenarkan dia untuk azan, ya, sebab dia tak nampak, ya. Jadi dia tak berapa tahu dengan tepat, ya, terbenam ke tak terbenam ni, timbul ke tak timbul ni, dia tak boleh tahu dengan tepat, ya. Sayyidina Anas mengatakan bahawa aku melihat beliau menunggang kuda pada hari peperangan Al-Qadisiyah, memakai perisai dan memegang bendera hitam. Sebahagian riwayat mengatakan Ibnu Ummi Maktum ini dia wafat dalam perang Qadisiyah. Ada sebahagian mengatakan dia balik daripada medan perang kerana lukanya yang banyak dan akhirnya dia wafat kerana luka-luka yang dia dapat daripada peperangan tersebut. Perang Qadisiyah ini adalah perang pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, di antara Islam menentang kerajaan Parsi. Islam menentang kerajaan Parsi dan kerajaan Parsi jatuh pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab di bawah kepimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, antara sahabat yang hebat memimpin perang pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Daripada riwayat tersebut dapat difahami bahawa Ibnu Ummi Maktum bukanlah buta yang buta tak nampak langsung, sebab dia dilihat menunggang kuda, memakai perisai dan memegang bendera hitam. Seolah-olahnya diberikan satu tugasan yang besar dalam medan perang, sekalipun dia termasuk kalangan sahabat yang buta. Itu Abdullah ibnu Ummi Maktum secara biografinya yang disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili. InsyaAllah kita akan masuk perbincangan satu persatu ayat. Kita baca dulu ayat insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha. Sadaqallahul 'azim. Yang bermaksud dia Muhammad bermasam muka dan berpaling, kerana telah datang seorang yang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya daripada dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal kamu tidak dicela kalau dia tidak beriman, membersihkan diri. Dan adapun orang yang datang menemui kamu dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu mengabaikannya. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan daripada Aisyah, katanya diturunkan ayat Abasa wa Tawalla berkenaan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Jadi dari sudut tafsir berkaitan dengan sebab turunnya ayat yang pertama ini, sepakat para ulama tafsir mengatakan turunnya ayat pertama ini, ayat kedua sehinggalah ayat ke-10 ini, ayat ini turun kerana seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Semua sepakat ini sahabat yang dikatakan sebagai sahabat yang buta.
Dia datang kepada Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW sedang memberikan dakwah kepada para musyrikin Makkah. Lalu apabila dia datang kepada Nabi SAW, Nabi bermasam muka dan berpaling daripada dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat menegur Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW bukanlah teguran kali pertama. Banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi SAW, dan teguran itu memberikan pengajaran kepada umat dan mengangkat martabat Nabi SAW. Sebab tu kalau kita lihat beberapa ayat, contohnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi SAW, bilakah akan berlakunya kiamat? Orang Quraisy tanya dengan Nabi, kalau kamu betul Nabi, kiamat ni bila? Mereka tanya pada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjawab, esok aku jawab. Nabi jawab begitu. Kemudian esok tidak turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala menjawab persoalan tersebut. Selama beberapa hari tidak turun wahyu kepada Nabi SAW. Kemudian apabila turun wahyu kepada Nabi SAW, Allah Taala tegur Nabi SAW. Antaranya dengan teguran, kamu tidak menyebut insya-Allah ketika cuba berusaha untuk jawab soalan orang-orang kafir Quraisy ni. Nabi tak sebut insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi jawab dengan yakin, esok aku jawab, Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi, tak boleh jawab begitu, kena jawab dengan insya-Allah. Jadi itu satu adab yang kita belajar daripada Nabi SAW. Benda-benda mendatang ini kita jawab dengan insya-Allah. Tapi orang Melayu kita insya-Allah dia tak berapa betul dalam. Tapi itu satu adab yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita jawab suatu perkara dengan insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat ini dengan menyebut abasa wa tawalla, iaitu dia Muhammad bermasam muka dan berpaling. Abasa daripada abus, wa tawalla, abasa minal wajhi wa tawalla minal badni. Abas ini daripada muka. Masam ni masam muka, kita sebut gitulah, masam muka kan, daripada muka lah. Jadi masam itu jelas pada muka Nabi SAW, dan berpaling itu daripada badan Nabi SAW. Jadi Nabi masam muka dia, kemudian dia berpaling. Dia menghadap Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian sebabkan dia tak suka itu, dia berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Anja'ahul a'ma, apabila didatangi kepadanya seorang yang buta. Orang buta ni tak nampak kita ni masam ke tak. Sahabat Nabi ni Abdullah bin Ummi Maktum, dia tak nampaklah muka Nabi ni senyum ke, masam ke, marah ke apa, dia tak nampak. Dan dia juga tak nampak Nabi SAW memalingkan badan dia daripada sahabat tersebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha melihat, menegur Nabi SAW. Sahabat ni tak nampak. Kamu marah dia ke, kamu tak suka dia, dia tak tahu. Sahabat-sahabat lain yang nampak, bila Nabi tak suka tu, sahabat-sahabat lain boleh faham. Banyak hadis peristiwa yang menunjukkan Nabi SAW tak suka, sahabat-sahabat tak tanya. Sahabat-sahabat jadi tak tanya. Ataupun ada sebahagian riwayat menyebut ada orang-orang Arab Badui ni yang jenis tak faham. Tanya sekali Nabi tak jawab, lepas tu Nabi tak layan.
Dia tanya 2 kali pula. Ya. Dia ni orang tak faham ni kan. Ya. Tanya kedua pun Nabi tak layan juga. Sampai tanya ketiga. Ya. Macam contoh Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Al-Imam Nawawi dalam 40 hadisnya. Nabi menyebut Innallaha farada alaikumul hajja fahajju. Allah Subhanahu wa taala memfardukan kamu melakukan haji, maka hendaklah kamu melakukan haji. Maka berdiri seorang sahabat, dia tanya kepada Nabi SAW, akullu amin, setiap tahun ke Nabi? Setiap tahun ke kena buat haji ni? Nabi tak jawab. Kemudian Nabi terus cakap lagi, dia bangun lagi tanya. Sampailah dia tanya kali ketiga, barulah Nabi sebut kepada dia, kalau aku sebut na'am lau qultu na'am la wajabat walam mastata'tum. Kalau aku jawab ya setiap tahun, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan wajibkan setiap tahun dan kamu tidak mampu untuk buat haji setiap tahun. Maksudnya dengan marah Nabi SAW, dengan tak suka Nabi SAW akan jadi syariat tu. Nabi tersilap jawab pun boleh jadi syariat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi SAW cakap itu dia akan jadi wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimarah ke dia suka ke, dia boleh jadi syariat. Sebab tu Nabi SAW adalah individu yang sangat berhati-hati, memerhatikan soalan-soalan sahabat dia. Dalam ketika fasa-fasa syariat ini, dia berhati-hati. Kalau dia tersilap cakap, boleh jadi syariat. Allah Subhanahu Wa Taala tak takdirkan Nabi jawab soalan itu. Kalau Nabi jawab, penat kita setiap tahun kena buat haji, ataupun haji itu wajib setiap tahun. Kalau tak buat haji susah, kan? Setiap tahun pula kena buat haji, lagilah susah. Jadi itu contoh Nabi SAW. Dan daripada peristiwa ini, apa yang Nabi SAW bermasam muka dan berpaling itu, kerana sahabat itu adalah sahabat yang buta, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran menegur Nabi SAW. Sahabat tu buta, kan? Kamu tak suka ke, kamu berpaling ke, dia tak nampak. Jadi dia tak faham apa yang ataupun dia tak tahu apa kamu suka ke apa kamu tak suka. Kalau sahabat-sahabat lain nampak, bila Nabi tak suka, dia faham. Bila Nabi tak layan, dia faham. Itu sahabat-sahabat yang nampak. Kita ni macam kita dengan ayah kita, kita tahulah ayat dia tak suka ni. Jadi kita faham. Mak kita nampak dia tak suka ni, kita faham. Tapi kalau kita buta, mana kita nak tahu? Mana kita nak tahu mak ayah kita suka apa dan sebagainya. Macam juga kalau tuan-tuan ada sahabat yang buta, kalau siapa-siapa yang ada sahabat yang buta, dia tahulah macam mana, kan? Sebab orang buta ni dia Allah Subhanahu Wa Taala beri kekurangan kepada dia, tapi semangat dia lebih. Orang buta ni sampai kita tak terkejar semangat dia. Macam saya ketika belajar dahulu di Darul Quran, dia ada satu sijil untuk orang-orang buta menghafal Quran. Jadi bila dia orang masuk Darul Quran, kita kena bawa orang buta ni. Kita ada urusan lain, dia orang kira nak suruh bawa dia orang mengata pergi. Itu contohlah. Dia kata bawa pergi sana, kita ada urusan lain ni, macam mana? Kan? Tapi dia tak nampaklah kita suka ke tak suka. Macam contoh ada sebahagian tu yang buta tapi kabur-kabur, dia nak main bola. Dia buta tapi dia nak main bola. Macam mana nak main bola? Kan? Itu contoh. Seorang tendang, habis pergi jauh dah bola tu.
Siapa nak kena kejar bola jauh-jauh ni? Kan? Kita lah yang tak buta ni kena tolong kejarkan bola. Kan? Dia buta, dia nak naik basikal. Penat kita. Kan? Tapi dia tak nampak lah kita ni penat, tak suka. Dia tak faham lah benda tu. Kan? Jadi kita ni yang ada sahabat-sahabat yang buta, memang kena berkorban lebih. Kan? Sahabat-sahabat tak buta pun tak faham-faham juga. Yang buta pun tak faham, biasalah tu. Sebab yang tak buta pun tak faham-faham kadang sebagai seorang kawan. Ya? Jadi itu adalah benda yang fitrah kita sebut. Ya? Cuma sebabkan dia buta, kelemahan itu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan backup dia. Ya? Menyebabkan Nabi SAW apabila ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh kisah Abdullah bin Ummi Maktum ini, setiap kali Abdullah bin Ummi Maktum datang, Nabi SAW akan berdiri sambut dia. Ya. Nabi berdiri sambut, dia tak nampak juga. Ya. Ketika mana dia tak nampak Nabi marah, dia pun tak melihat. Tapi lepas Allah Ta'ala tegur Nabi dan Nabi bangun untuk sambut dia pun dia tak nampak juga. Ya. Tetapi Nabi bangun itu untuk memberikan gambaran kehormatan Nabi SAW kepada orang yang kerananya Nabi SAW ditegur oleh Allah SWT. Ya. Sebab tu kita tak lihat dari sudut Islam, kita tak lihat kekurangan dan kelemahan seseorang itu sebagai semata-mata ujian kepada dia. Ya. Kita melihat itu adalah ujian untuk dia dan orang sekitarnya. Ya. Kalau orang tu buta, orang sekitarnya juga diuji kerana dia. Ya. Kalau anak tu OKU ke apa, mak ayahnya diuji sekali. Ya. Bukan budak tu saja yang diuji. Ya. Kalau masyarakat diuji, macam kita, macam contoh masyarakat kita dalam kawasan kita ni ada tak orang-orang OKU? Maka kita diuji macam mana ketak kita kepada golongan yang kurang upaya ini. Ya. Kita nak buat fasiliti pun kena raih golongan-golongan ini. Ya. Tangga macam mana apa semua kena raih benda-benda ini. Ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat golongan ini. Sebab tu kalau dalam beberapa tahun lepas dia ubah nama. Ya. Dulu OKU ni orang kurang upaya. Ya. Sekarang OKU bukan orang kurang upaya, marah dia. Ya. Orang kelainan upaya. Ya, dia bagi nama begitu, lain sikit. Ya. Jadi nama tu lebih positif lah berbanding nama yang sebelum ini. Ya. Ala kulihat benda sama je, OKU juga. Ya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan diri daripada dosa? Au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra, ataupun dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepada dia. Daripada ayat ketiga dan ayat keempat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran Abdullah bin Ummi Maktum ni datang, boleh jadi dia nak bertaubat, ataupun boleh jadi yang kedua dia nak mendengar ayat Al-Quran ataupun wahyu daripada Nabi SAW. Ya. Jadi bila dia buta, dia kurang, dia kena berusaha lebih. Ya. Orang yang nampak, dia kurang usaha dia. Maka orang yang buta ni dia kena usaha lebih. Ya. Sebahagian riwayat menyebut Abdullah ibn Ummi Maktum ini, dia pasang tali daripada rumah dia sampai masjid Nabi SAW. Ya. Jadi daripada rumah dia pasang tali sampai ke masjid. Jadi kalau setiap kali, sebab dia nak bekerja, sebab dia Bilal. Ya. Bilal ni kena datang lebih daripada orang lain lah. Tapi dia buta. Ya. Kalau Bilal tak buta, dia bolehlah datang kat masuk waktu. Tapi Bilal buta.
dia kena usaha lebih lah. Kalau dia terlewat, maka tak ada orang azan lah. Ataupun mungkin Bilal dia bagi tugas lah. Zaman itu pun dia bagi tugas lah, bukan leceh sangat. Zaman tu bukan lekeh sangat, bagi tugas juga. Tapi kalau tali tu terputus, habislah dia. Kalau sekitar tu tak ada orang, tersesat dia seorang-seorang kat situ. Itu contoh orang buta. Dan orang buta ni kalau jalan tu dia dah biasa lalu, dia berlari boleh, orang buta. Tapi kalau jalan tu kita letak pasu je, berlanggar dia habis, tergolek dia. Sebab tu kalau kami di Darul Quran, dulu jalan-jalan kaki lima ni pasu ada, basikal ada kan. Orang tak buta kita boleh lah elak-elak kan. Tapi bila masuk orang buta, tak boleh dah. Tak boleh letak pasu-pasu, tak boleh parking basikal ikut suka. Kan? Orang kita ni kan parking basikal ikut suka kan. Ni macam itulah. Macam orang laluan kaki lima ni ada bahagian kuning tu untuk orang buta. Kan dia nak pakai tongkat dia tu, nak bagi bunyi ketak-ketak tu. Dekat dinding pun ada. Ya? Orang kita parking motor sepanjang-panjang kaki lima tu. Habis berlanggar lah orang buta ni. Kalau dia nak minta tolong alih, macam mana motor banyak-banyak. Ni kita sebut dari sudut kesedaran civic lah, masyarakat. Kita bukan semua orang nampak, kita ada orang kurang upaya di kalangan kita. Jadi daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut boleh jadi dia berdosa. Boleh jadilah, la'allahu, boleh jadi dia berdosa. Bila dia rasa itu dosa, dia kena jumpa Nabi SAW untuk bertaubat. Ini dosa ke tidak? Jadi Nabi akan bagi tahu dihukum macam mana, bertaubat macam mana, nak tahu. Kan? Macam kita, kalau kita buat salah, kita tak tahu ni salah ke tidak. Kalau salah, kita nak hukum macam mana? Kita kena masuk mahkamah ke dan sebagainya, maka Nabi SAW adalah tempatnya. Ataupun boleh jadi dia nak dengar Al-Quran ataupun hadis yang baru daripada Nabi SAW. Jadi itu dua sebab Abdullah ibn Ummi Maktum datang kepada Nabi SAW dengan dua matlamat dan sebab yang sangat hebat ini, sangat agung ini. Nabi SAW mengabaikan dia ketika itu. Tapi insya-Allah kita akan masuk berkaitan perkara tersebut di perkongsian yang akan datang. Saya rasa sekadar ini dah dulu perkongsian daripada 4 ayat ini, bahawa Nabi SAW bermasam muka dan dia berpaling daripada sahabat yang buta ini, iaitu Abdullah ibn Ummi Maktum. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut apa sebab Abdullah ibn Ummi Maktum datang kepada Nabi SAW. Jadi saya kira tadi itulah perkongsian pada pagi ini berkaitan dengan 4 ayat daripada surah Abasa ini. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit manfaat. Dalam bulan Ramadan ini, perbanyakkan membaca Al-Quran, perbanyakkan memahami ayat-ayat Al-Quran ini, kerana itulah semangat kita dalam bulan Ramadan, dan itulah juga akan menjadi syafaat kita selain pada puasa di akhirat kelak insya-Allah. Wallahu taala alam, yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.